Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Adi bin Jaafar. Saya Nur Azira binti Abdul Rahim alias Sulsen memegang nombor matriks BA 20110519. Saya akan mengulas artikel yang bertajuk Morfometri Lembangan Sungai-Sungai Utama di Pulau Pinang. Secara umumnya, kajian morfometri bertujuan untuk mengumpul seberapa banyak data yang diperolehi berkaitan rangkaian sungai dan lembangan saliran yang boleh diukur. Morfometri adalah salah satu daripada kaedah perhitungan yang penting dalam hidrologi dan geomorfologi sungai. Gaudi 2001. Dalam artikel ini, kajian morfometri saliran diaplikasikan oleh pengkaji dalam kajian agar objektif yang ditetapkan dapat dicapai dengan berkesan. Oleh itu, segala maklumat berkaitan morfometri memberi banyak kepentingan khususnya sebagai rujukan pada masa hadapan. Objektif yang menjadi tumpuan pengkaji dalam artikel ini ialah merekod dan menganalisis maklumat fizikal lembangan sungai terpilih di Pulau Pinang, iaitu lembangan Teluk Bahang, lembangan Sungai Pinang, lembangan Sungai Relau dan lembangan Sungai Air Putih. Ciri morfometri yang diperiksa merangkumi pola-pola saliran, oda sungai serta kepadatan lembangan saliran. Seterusnya beralih kepada metodologi. Dalam artikel ini memperlihatkan bahawa pengkaji mengaplikasikan teknik penentuan oda sungai bagi menganalisis morfometri lembangan sungai. Kaedah kerja lapangan serta penggunaan peta topografi turut dilakukan bagi analisis morfometri. Selain itu, kemahiran kartografi diaplikasikan bertujuan menentukan pola dan kepadatan saliran. Kaedah pengukuran kepanjangan sungai menggunakan opisometer dan chartometer manakala planimeter untuk menentukan kawasan tadahan. Seterusnya, isu yang diketengahkan dalam artikel ini ialah pembangunan pesat sektor industri di Pulau Pinang memberi kesan negatif kepada kawasan sekeliling, khususnya sungai-sungai yang terdapat di kawasan tersebut. Perkembangan bandar, pembinaan pelbagai kawasan, salah satu kawasan pertanian, pertempatan menyebabkan bukit-bukit ditara secara tidak langsung menjejaskan kawasan tadahan dan sungai-sungai yang terdapat di kawasan tersebut. Hasil kajian yang diperolehi oleh pengkaji melalui pemerhatian menunjukkan ciri morfometri iaitu pola saliran yang terdapat di sungai utama Pulau Pinang dominan mempunyai pola ranting atau dendritik. Pengkaji mendapati paling ketara dapat dilihat di lembangan Teluk Bahang, Sungai Pinang dan Sungai Relau. Manakala Sungai Air Putih didapati pada awalnya berpola ranting, telah berubah kepada pola ranting terganggu disebabkan pembinaan tali air untuk padi sawah. Secara umumnya, pola saliran ranting terdiri daripada cabang-cabang sungai yang tidak tersusun dan kelihatan bertemu dengan sungai utama di mana-mana sahaja. Menurut Matsuda 2004, pola ini terbentuk seakan-akan ranting pokok dan biasanya ditemui di dalam lembangan saliran yang mempunyai kaitan dengan kawasan litologi yang seragam, mendatar dan strata yang condong di relief yang rendah. Tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab menyebabkan pola saliran berubah di kawasan tersebut. Hasil yang kedua diperolehi melalui order lembangan sungai pula. Didapati bilangan order sungai di Sungai Pinang paling terbanyak iaitu 5. Secara umumnya, sistem ini segmen saliran sungai disusun mengikut angka bermula daripada hulu sungai, order rendah misalnya 1, ke hilir sungai order tinggi misalnya 5. Manakala menurut kaedah Horton 1945 dan Strahle 1950 segmen saliran sungai disusun mengikut angka bermula daripada hulu sungai order rendah misalnya 1, ke hilir sungai order tinggi misalnya 5. Situasi ini menunjukkan lembangan Sungai Pinang sangat besar dan berupaya membekalkan sumber air kepada penduduk setempat jika kaedah pengawalan kualiti air yang lebih efektif dijalankan bermula dari hulu sehinggalah ke hilir sungai. Akhir sekali, bagi kepadatan saliran pula didapati di kawasan kajian mempunyai kepadatan saliran rendah dalam lingkungan 2 hingga 3 km dalam 1 km persegi. Kepadatan saliran boleh dibahagikan kepada rendah, sederhana dan tinggi. Oleh itu, proses susupan berlaku dengan lebih kerap di kesemua lembangan Sungai Pinang serta lembangan-lembangan ini mempunyai kadar kapasiti simpanan air bawah tanah yang banyak. Akhir sekali, kesimpulan.
Kesimpulannya, kajian mengenai morfometri amat penting dilaksanakan di mana-mana kawasan lembangan saliran kerana bukan sahaja mengekalkan habitat semula jadi flora dan fauna, malah turut memberi impak positif kepada penduduk setempat dari aspek bekalan air. Di samping itu, kajian ini bukan sahaja mengetahui ciri-ciri hidrologi pada masa dahulu, malah berupaya menjangka proses-proses fizikal lembangan sungai pada masa hadapan disebabkan perubahan iklim global. Sekian sahaja daripada saya, sekian terima kasih.